Belum, baru nak start. Alright, okay. Assalamualaikum and very good morning, guys. Okay, so as I mentioned before, that today we're gonna have our class on a bank lab, in which I asked you guys to install any previous classes, both work in iOS and also Android devices. So untuk kelas hari ni kita akan look through saja, sebab kalau macam saya nak teach you one by one is illogical lah. Okay, tapi saya akan bagi you a screenshot dalam saya punya telefon macam mana benda tu terhasil lah. Semua orang dah install Bank Lab. Alright. Okay. So the 2 hours ni, okay, kita akan try tengok macam mana. Okay, kejap. Ada orang. Alright. Okay, ada yang dah test ah? Dah, okay, senang kan? Ah. Okay, kita tak. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk dulu sampel macam mana. Kok yang tak pernah tengok tu, kita nak saya tunjuk sampel dulu. At least yang belum try out tu, you guys boleh try out. Okay. So, nampak tak saya punya screen? Screen Bank Lab kan? Alright, okay. So, kejap. Saya cuba switch tengok. Boleh tak? Oh, dia tak boleh tu ya. Okay, tak apa. So, bila kita dah register semua, dia akan masuk, kita akan dapat diskan our punya interface lah. Okay. Yang mana kita ada kita punya depan ni lah. Okay, apa yang kita perlu buat adalah terus pergi kat bawah button plus tu. Alright, okay. Dan bila pergi button plus, automatically dia akan pergi dekat bahagian section ni, yang di mana kita boleh pilih untuk record kita punya voice. Kita ada MIDI instrument dekat sini. Kita ada loopers, gitar, bass dan lain-lain lah. Okay, kalau sebelum ni kita ada yang import track. Kalau kita ada sound daripada kita punya devices lah, iOS ataupun kita punya Android. Okay. So, saya tunjuk dulu yang untuk voice recording ni. Okay, kan hari tu saya suruh awak install yang Lexus audio editor kan? Okay, Lexus audio editor tu dia hanya khas untuk kita record kita punya voice sahaja. Tapi kalau dalam ni kita boleh buat both sound dan juga kita punya voice recording. Okay, untuk buat voice recording, tips yang pertama macam saya bagi tahu, kena pakai headphone. Okay, headphone yang ada connect dengan kita punya, headphone yang ada connect dengan kita punya telefon lah. Telefon masing-masing kan ada headphone kan. So connectkan dengan telefon supaya nanti senang kita nak senang kita nak tengok kita punya voice, dan voice kita akan jadi lebih apa pure dan clear lah kita punya voice tu nanti. Alright, okay. So macam mana kita nak buat voice recording? Okay, how we can make a voice recording by using this apps. Alright, okay. So first, go to this section and then you just click on that voice icon, and then it will bring you guys to this section in which try to make it okay. Boleh jadi melintang. Nampak melintang ni? Boleh Alright. Okay. So dia akan jadi macam ni Alright. Okay. So kalau tengok interface dia sangat simple sahaja. Dekat atas tu kita ada, kalau tengok dekat belah atas tu, kita ada 3 tab. Satu tab yang ada ikon merah yang belah atas tu, yang tengah-tengah tu. Lepas tu kita ada ikon untuk kita masukkan lirik. Lepas tu kita ada tempat untuk kita setting. Kalau tengok dekat setting ni, kita ada mono dan sebagainya lah. Selalunya ni kita tak usik dekat sebelah sini. Okay. Dan kita akan terus pergi kat voice recording. Bawah tak ada. Sebelah kiri ni kita ada ikon untuk kita check track mana yang kita nak pakai. Lepas tu ini adalah monogram. Sebelah ikon tu. Belah kiri, bawah. Kalau perasan ada ikon yang dekat skrin saya tu. Okay, itu adalah untuk detect yang kita punya counter. Tap, tap,
tap. So senang kita nak susun. Okay, kalau tengok interface tu quite easy to do a voice recording. Okay, just make sure you wear you punya headphone, and then you just press red button. So bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia tak ada. Bila saya cakap, baru dia keluar. So once you guys complete all your recording, your voice recording and everything, you just press stop, and then that is your voice recording. That's it. To play back, just press rewind and then play back. So bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia tak ada. Okay, dengar Alright, okay. Itu cara kita buat kita punya voice recording. Alright, okay. So, katalah for example, you guys dah buat, okay. You guys boleh adjust lagi kat situ. Nampak tak kat bawah tu, ada satu icon dia tulis auto pitch. Okay, bila tekan auto pitch, tapi dia masih lagi dalam beta tau. Beta maksudnya, maybe ada benda yang masih lagi boleh, ada benda yang masih lagi tak boleh. So you kena tahulah which one yang boleh, which one yang tak boleh lah. Okay, so benda ni simple saja. Pitch, auto pitch ni adalah untuk mengsimplifikan kita punya voice tu supaya clear, dan dia akan buang yang background sound yang sepatutnya tak ada lah. Tetapi kalau tengok kat sini, tak adalah seberapa clear mana pun. Okay, so dia ada light, lepas tu medium, lepas tu ada heavy. Okay, so kalau light, kalau saya playback balik saya punya voice, so bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia tak ada. Bila saya cakap, baru dia keluar. So alright, itu adalah light. Kalau saya pakai heavy, okay, dia akan jadi macam ni. So bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia tak ada. Bila saya cakap, baru dia keluar. So once you guys complete all your recording, your voice recording and everything, you just press. Okay, tu yang kita boleh adjust lah pada kita punya voice. Alright, okay. Lepas tu hujung tu ada effects. Kalau you guys nak masukkan effects terus kat dalam you guys punya power. Okay, kita try dia punya effects yang ada. So yang the first one ni adalah bumps. Okay, kita tengok effect dia jadi apa. So bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia agak berdengung sikit So kalau kita try yang lain, kita tengok yang mana. Okay, kita try yang ni. Yang balada ni, tengok apa efek dia. So bila saya bercakap, dia akan automatically recording yang cakap. So kita akan nampak pitch ni. Bila saya senyap, dia tak ada. Alright, okay. So you guys boleh apply what kind of effects that you guys nak apply, dan you guys boleh adjust what kind of effects yang you guys nak adjust. Alright, okay. Itu cara kita punya voice recording. Alright, okay. Boleh? Alright, simple as that. Okay. So once kita dah ada kita punya voice recording, dah return balik dekat sini, settle. You guys boleh save dulu kita punya voice recording. Okay, lepas tu you go back balik, kita akan kembali kepada balik kita punya main page. Okay, ada tak siapa-siapa yang pernah buat voice recording menggunakan kita punya software ni? Ada try tak? Belum okay. Okay, tak apa, nanti kejap lagi nanti you guys boleh try out benda ni. Okay, you guys boleh try out untuk yang buat kita punya voice recording. Lepas tu tengok, sebab kalau tak silap saya, yang dulu masa yang mula-mula task saya bagi dulu tu, yang suruh buat voice recording ada dialog tu, itu tak ada effects. Okay, so dalam kita punya apps ni, dia dah built in effects. So kita boleh add on effects supaya kita boleh fine tune kita punya voice whenever kita do a voice recording. Okay, so sekarang ni kita nak try tu tengok apa yang lagi ada kat dalam software ni. Okay, so kita pergi lagi sekali dekat button plus. Okay, lepas tu kita pergi dekat MIDI dulu, MIDI instrument yang warna hijau ni. So once you guys klik dekat situ, dia akan bagi a selection dekat situ. Okay, kalau tengok yang dekat belah atas ni dulu, sekejap saya tengok, boleh tak saya macam ni. Okay, ni besar sikit
Okey, kalau kita tengok kat bahagian belah atas dulu dia ada creators kits, lepas tu dia ada bass, dia ada drum, dia ada gitar, dia ada keyboard, percussion, special effect, string, wing dan juga voice. Okey. So benda-benda ni memang dah ada sama macam dalam GarageBand. Manakala yang dekat bawah ni dia dah siap, ada yang dia dah buat siap-siap yang kita maybe boleh jadikan sebagai kita punya references. Okay. So kalau kita tengok dekat atas ni, kalau macam for example saya ambil bassist bila pergi kat sini dia akan terus masuk dekat bahagian ni, dia ada bagi tahu electric bassist ke, acoustic bassist ke, kita boleh pilih. Sorry. Terkeluar pula. Kita boleh pilih which one yang kita nak ambil. Okay. Electric bassist ke, kita nak je ni, kita boleh masuk balik dekat kita punya akustik ke. Okay. So kita boleh pilih. So untuk kata for example saya dah ambil salah satu dekat sini. Okay, kata for example saya ambil drum, bassist dia tak berapa bunyi sangat. Okay. So saya ambil drum kit. So bila saya tekan play dekat Afro-Cuban percussions tu, okay, dia akan bagi that kind of punya sound yang simple saja. Ataupun saya try brush kit Okay, just a simple sahaja dekat situ. Okay, kalau kita tengok dekat gitar pula, gitar pun sama, dia akan bagi selection yang memang dia orang dah pre-made. Kalau macam for example yang bawah tu ada ukulele. Okay, so the option yang diorang bagi tu memang terlampau banyak. So kita boleh pilih apa yang kita nak pakai. Kalau macam for example dekat sini dia masuk, dia includekan juga dengan sound effects. Kalau kita nak pakai sound effects, okay. Kalau tak nak, kita boleh tengok yang lain juga. Lepas tu ada wind, ada juga voice. Okay, saya tengok ada tak voice. Okay, try sample satu voice. Alright, okay. Itu dia lah. Okay, so dekat situ ada kita punya sample of percussion ataupun music machine yang dia orang bagi. Okay, gitar dan sebagainya lah. Okay, so you guys boleh pilih kat sini sebab MIDI adalah yang kita boleh buat sendiri. Okay, kata for example saya ambil yang the first one tu, yang creator kits tu. Bila pergi pada creator kits tu, okay, saya try satu, saya ambil ni. Okay, bubblegum drop tu So saya tekan pada bubble drum tu. Okay, dia akan download sekejap ya. Okay, dia akan bagi saya this kind of punya interface. Okay, so bila this kind punya interface ni, bila kita play je, dia memang kosong, tak ada bunyi apa-apa kat sini. Alright, okay. So kita return balik back ke belakang. Saya pause. Kita return balik back ke belakang. Awak nampak saya tekan tu? Okay. Sekejap Dia terus bagi kita pad tau. Okay, sekejap So, kita try dulu tekan-tekan. Okay, dekat sini kita try dulu tekan-tekan mana yang rasa kita sesuai. Okay. So, once kata dah confirm, baru kita tekan record, baru kita record apa yang kita nak tekan. Faham? Okay, saya tunjuk sampel dulu So, saya tekan yang satu ni dulu. Okay, so the problem is benda ni dia tak looping. You guys kena buat one by one. Faham? Okay, maksudnya kalau nak looping, you guys kena touch, letakkan jari you dekat atas tu. Tengok kalau saya buat lagi sekali tengok Dia mati. Dia tak boleh loop.
Okay, itu dekat dalam kita punya bahagian kalau kita pakai yang MIDI ni. Alright, okay. So you guys boleh play around this kind of punya instrument yang ada. Tak jadi masalah, okay. So ada macam-macam. Okay. So sekarang ni yang saya nak fokuskan yang betul yang lebih senang untuk kita guna adalah kita kena pakai yang satu lagi ni. Looper. Benda ni yang kena pakai sebab dia continue looping. Okay. Alright. Okay. So sama kalau tengok dekat sini, dekat atas tu, dia dah terus bagi dia punya music genre kat situ. Hip hop, electronic pop, R&B, rocks. Okay. Lepas tu melody, uplifting, akustik, semua ada kat situ. Dan bawah ni dia dah siap bagi sampel yang kita boleh dengar. Okay. Katalah for example dekat sini saya nak ambil satu dia punya uh, okay, saya try satu saya ambil yang ni house dan juga techno dekat sini. Alright, so kita try cari dia yang mana sedap sikit. Macam tak best lah ni. Saya nak ambil ni jap. Itulah. Oh, dia tak ada ni Dia tak ada. Okay, jap. Try ni Sekejap Ni macam lagu K-Click. Sekejap. Saya nak cari trance. Tak ada trance kat sini Okay, boleh lah. Saya ambil techno ni lah. Okay, techno maybe saya ambil. Okay. Okay. Saya ambil kat bawah tu ADM starter bawah tu. Alright. Okay. So saya tekan dekat ADM starter, dia dah download ADM starter. Saya tekan lagi, dia masuk, dia akan terus buka yang dekat bahagian ni. Okay, ADM starter. Alright. Bila masuk dekat bahagian ni, bila tekan play, dia kosong dekat sini. Alright, saya tekan stop dulu. Okay. So kalau tengok balik, okay. Alah, dah terkeluar. You guys tengok balik kat sini. You guys double tap yang dekat sebelah kiri tu tadi. Alah, terkeluar. Sekejap, sorry. Sekejap Okay, pergi balik kat loopers. Okay, saya pergi balik dekat yang techno tadi. Lepas tu tadi saya ada download. Sorry. Bawah tadi, okay. ADM starter tu. Dia akan keluar macam ni tau. So memang awak tak nampak dia punya tu. So apa awak nak buat? Awak double klik dekat yang belah kiri tu. Dia ada gambar macam pad tu. Double klik kat situ. Dia akan keluar yang ni. So yang ni lah tempat untuk kita play around. Okay, play around maksudnya for example kalau tengok bila saya play around, dia akan keep looping Saya mula tekan dengan bass. Dengar kan? Okay. Lepas tu dah dapat satu beat tu, you guys boleh combine dengan second beat. Okay, sementara kita tengok. Okay, tengok saya tunjuk dia bukan satu-satu je, kita boleh letak banyak. Tengok Yes, betul.
Okay. So you guys boleh tekan, boleh tukar just by clicking Okay. Sementara kita tukar ni, kita juga boleh bubur efek sana. Awak nampak tak bawah ni ada 3 ikon? Yang ni dan juga effects. Okay. So kalau kita tekan tengah-tengah ni, dia akan pergi dekat bahagian ni. Tengok apa saya akan buat. Kalau saya letakkan saya punya jari yang dekat bahagian filter warna hijau Dengar. Tenggelam. Okey, yang sebelah kanan pula tu Okey. Itu cara kita bubur efek. Yes. So dekat sini you guys boleh readjust lagi. Okey, ini satu Tengok Saya boleh tambah lagi track kalau saya nak. Okey, tadi satu. So saya tambah lagi sekali elektronik kat sini. Okey. Sekejap. Okey, saya dah masukkan ni. Okey. Yang ni tadi ini adalah kita punya sound wave. Okey, kejap Saya mana saya punya tadi? Okey, ini satu. Okey, tengok ini satu Ini satu. Lepas tu saya tekan button plus. Button plus saya nak masukkan track lagi sekali. So saya pergi balik dekat loopers. Okey. Saya ambil elektronik yang saya dah download. Lepas tu saya ambil yang ni. Okey. So awak tengok So dia ada dua. Okey. So ada dua. Bila saya play yang ni, saya double click yang ni. Kata So saya nak try yang ni dulu Sekejap Saya tekan record kat sini sebab saya nak record Okey. So dah ada sini Okey. Settle. Okey, saya tekan stop. Okey. Saya return balik ke belakang. Nampak tu yang saya dah recording tadi? Okey, ni saya play balik Alright. Now, saya pergi yang second punya yang ni. Saya double click juga. Sekarang saya nak play yang ni. Sama Sorry. Yang bawah ni, sorry. Oh, ni sama. Sekejap. So, sekarang ni saya nak delete dulu bawah ni. Okey, tak apa, saya tambah dulu. Loopers. Masuk kat sini. Tadi saya ambil house dengan track. Pergi bawah. Saya ambil edit starter. No thanks. Saya pergi kat bawah ni. So ada 3. Saya masuk ke edit starter tu. Saya double click. Saya setkan saya punya ni. Okey, so dah dapat. Saya start dengan ni. Saya tekan record. Balik Yang lagu belakang tu dia play juga tau. Yang lagu tadi saya record tadi. Dengar Tengok. So dekat sini awak boleh combine.
Okay, tengah rekod ni boleh juga masuk effects Okay, dah dapat confirm settle. Tekan pause. Okay, return balik dekat sini. Ini awak punya recording tadi. Nampak ni? Okay. So, bila you play balik kat sini. Okay, dua-dua sound ni dia akan mix together. Kita Okay, nampak tak tu? Okay. Kita boleh mix. So, jadi you boleh tambah seberapa banyak track yang you guys nak tambah. So, you guys boleh play. Dah dapat, you guys tekan record. Dah dapat, you guys tekan record dekat situ. Alright. Okay, jap saya nak tengok. Mana saya boleh delete yang second track ni. Yang second track ni. Okay, dekat sini. Ini boleh tambah. Kalau sini. Okay, saya boleh delete kat sini So, daripada yang sebelah sana tadi. Tertekan ni pula. Daripada sini you boleh adjust dia punya sound. Okay. So, okay. Daripada sebelah sini, untuk pergi ke bahagian tadi, you tekan dekat bawah tu ada ikon yang macam burger tu. Yang ada 3 ikon slider tu. Nampak kan? Bila tekan 3 ikon slider tu, dia akan pergi bahagian ni. Lepas tu setiap satu track tu, perasan tak ada 3 dot tu. Tekan 3 dot tu, dia akan keluar benda-benda ni. So dekat sini you guys boleh readjust, you guys nak macam mana. So kalau dekat macam for example bahagian yang ni, ini adalah editing punya suit lah. So kita return balik ke belakang. Dekat sini sebenarnya kita boleh adjust. Nampak? Awak tekan lama sikit. Double tap nanti dia akan keluar ini. Awak nampak tak ada dot yang warna putih tu dekat warna pink tu? Nampak tak dot warna putih tu? Lagi sekali saya tekan. Nampak tak dot warna putih? Nampak kan? So apa boleh buat? Awak boleh tarik. Nampak tu? Awak nak buang. Tak nak pakai. So yes, dia sampai sini. So, jadi you boleh move benda ni. Gerakkan sampai sini. Done. Settle. Lepas tu you boleh ambil ni. Okay. Double klik ni. Lepas tu tarikkan dia ke belakang. Supaya dia sama dengan yang lain tu. Okay. So, bila sampai sini saya playback balik. Alright. Okay. Nampak? Simple kan? Senang kan? Alright. Okay. Lepas tu. Dah kita katalah for example. Kita dah ada 2 track. Dah ada 2 track. Lepas tu nak tambah satu lagi track. Okay. Apa saya nak buat? Saya nak buat saya punya voice recording. Saya pergi dekat voice. Okay. Dekat sini saya punya mic. Okay. Ingat tadi kita dah setkan kita punya tadi tau. Sekejap Setengah Nampak tu? Ada 3. Dekat sini awak boleh set dekat mana music tu nak bermula. Katalah for example. Saya dengar balik. Dia play. Okay. Okay, saya nak dia start kat sini. Yang tadi Hanapi cakap. Here we go. Okay, saya pergi kat track bawah ni. Track voice ni. Saya double tap dekat tab voice ni. Okay. So, dia akan keluar yang ni. Okay. So, bila keluar yang ni, saya terus tekan record. Nanti dia akan terus play sound yang sama. Dengar Here we go. Sorry, dia record. Ini awak kena pakai mikrofon. Sorry, dia record balik saya punya tu Sorry. Sekejap. Silap. Saya okay, undo balik. Lupa. Dia akan record balik apa benda yang kita dengar tu balik Sekejap. So, kita balik sini. Saya nak voice saya record dekat belah sini. Double tap dekat voice. Lepas tu awak kena tekan gambar headphone tu. Nampak tak gambar headphone belah kiri? Okay, function gambar headphone tu, sound tu dia akan masuk dalam headphone. Dia tak akan keluar ikut speaker. Jadi bila awak buat voice, dia tak akan record awak punya sound. Dia record awak punya voice saja. Okay. So bila saya tekan tu. Alah. Okay. Sebab saya dah plug in dekat saya punya ni. Alright. Okay. Tak apa. So jadi saya tunjuk sampel. Sekejap Yang dekat sini saya boleh. Sekejap
Boleh tak saya nak jap. Jap, jap. Uh, saya nak cuba mute dulu. Saya nak mutekan track ni. Boleh tak saya mutekan track ni untuk sekejap? Okey, jap. Sebab kalau saya boleh mutekan, oh ni tak ni. Kalau saya boleh mutekan track ni sekejap, dan memang saya boleh buat voice recording lah. Okey, jap. Okey, ni voice dia. So saya turunkan ni, dia punya ni dulu. So bila saya playback, saya tak akan dengar balik saya punya ni lah. So bila awak dengar, bila saya playback balik dia tak ada sound. Sebab apa? Sebab saya dah mute So dekat sini saya nak buat saya punya voice recording. So saya double tap kat sini. So saya play, saya tekan record. Here we go, here we go. Here we go, Hanafi, here we go. Here we go, Hanafi, here we go. Yeah, here we go, here we go. Okay, saya dah ada saya punya voice untuk saya nak masukkan. So saya return balik kepada yang tadi tu. Saya buka balik saya punya voice dekat sini. Saya naikkan saya punya voice dekat sini. Saya return balik. Okay, sekarang kita tengok apa yang saya dah buat. Tengok, dia punya sound jadi macam ni. Here we go, here we go. Here we go, Hanafi, here we go. Here we go, Hanafi, here we go. Yeah, here we go. Alright. Okay, so nampak tak? Kita dah ada sound. Okay, kita dah ada sound, kita dah ada kita punya voice. So awak boleh combine kan kita punya music. Boleh tak? Faham kan? Okay. So kata, sir, kalau saya punya voice tu saya tak nak cakap banyak kali, saya nak cakap sekali, saya nak loop. Okay, boleh, tak ada masalah. Kata for example dekat sini, saya nak ambil perkataan here we go tu je. So apa saya boleh buat? Saya double tap dekat sini, potong dekat sini, yang ni tarik, buang dekat sini, dia jadi macam ni. Dia jadi seketul. So dekat sini saya boleh gerakkan dia. Kalau tak nak, kalau nak, awak perasan tak? Bila saya tekan ni, dia ada satu perkataan nama dia loop. Bila tekan loop tu, dia akan keep looping. Awak tekan lagi. Okay. Dekat sini, bila awak tarik, dia akan sentiasa looping. Dia akan pusing tu Bila saya playback balik dekat sini, dah settle ni, saya playback balik. Okey, jadi saya tak payah rekod banyak kali. Saya rekod sekali je, tapi saya loop pusing benda tu. So dia memudahkan kerja kita untuk buat voice recording, dia memudahkan kerja kita untuk kita nak tambah kita punya music. Okey, boleh? Alright. Okay, itu simple as thing lah. Dia kalau tengokkan dalam GarageBand pun sama. Benda yang sama. Awak boleh buat loop awak punya sound. Awak boleh buat voice recording. Awak boleh tampal dekat dalam kita punya track. Alright. Okay. Okay, so far saya nak tanya. Ada siapa-siapa ada masalah? Tak tahu? Ah. Apa dia? Boleh saya tak dengar? Dia sama macam GarageBand. Tak, kalau siapa yang pakai iPhone tak nak pakai GarageBand, awak boleh install juga sebab yang ni dalam iOS pun ada. Awak boleh try dalam iOS. Kenapa saya nak install ni sebab apa? Kalau ada macam kalau awak datang ke kelas nanti, memang saya akan ajar pakai GarageBand sebab kita pakai komputer. Dalam komputer dia tak ada komputer punya version. Dia ada phone punya version sahaja. That's why bila kita dah tukar kepada phone, saya kena cari phone punya version yang sama macam GarageBand. So sekarang ni bila dah ada BandLab ni, memang ramai yang recommend kalau nak buat music, dia orang pakai yang ni lah. Cuma kenapa saya kena ajar buat music? Sebab nanti minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan copyright. Copyright adalah isu sekarang ni, copyright di mana orang kebanyakan menggunakan lagu orang lain untuk masukkan dalam diorang punya video. Lepas tu dia okay. Yes, betul. Dulu macam dulu waktu yang awal-awal dulu, early masa yang apa? The earlier time yang masa sebelum dia orang start ban
Dulu ada kes yang diorang ban yang apa, YouTubers. Saya lupa nama mamat tu lah. So, isu tu tak berapa banyak sangat sebab tak ramai ada orang boleh buat content. Tapi bila orang dah start boleh buat content, diorang YouTube dah start bayar dan sebagainya, setiap satu benda tu diorang kena calculate lah apa benda. Dulu saya masih ingat masa awal-awal saya pakai YouTube dulu, awak boleh pakai lagu siapa-siapa, tak ada masalah sebab itu adalah kreativiti, dia kira sebagai kreativiti. Tetapi bila bila sampai one point di mana dia kata, oh lagu tu pun adalah kreativiti saya. Saya buat kreativiti saya based untuk create lagu. Orang nak claim. Dulu claim lagu tau. Dulu dia kata, okay, user boleh pakai lagu tapi tak boleh pakai 100%. Kena pakai partial. Lepas tu sekarang user boleh pakai lagu tapi boleh pakai beberapa saat. Sekarang ni user boleh pakai lagu tapi kena minta permission. Dulu boleh kita orang boleh skip-skip. Sekarang ni kalau awak cuba ambil 3 saat pun dia detect lagu apa dia tahu. Itu powerfulnya YouTube punya AI lah. Dia punya search engine dia memang awak jangan nak cuba lawan, memang takkan jumpa. Itu lagu. Sekarang ni kalau awak ambil footage orang, dia detect tau. Okey, ingat tak kelas jap. Saya rasa bukan kelas ni kot. Kelas ni lah yang saya tunjuk yang pasal yang Microsoft Surface yang table tu. Eh, ada tak? Ada tak saya tunjuk yang Microsoft Surface table yang ada map, yang map askar tu kan? Okey. Sebab sekarang dalam setiap kali kita buat kelas, saya ada rekod. Saya punya screen supaya nanti bila siapa-siapa yang terlepas kelas saya boleh tengok balik. So saya upload kat YouTube. Tapi kat YouTube tu saya buat unlisted. Maksudnya siapa yang ada link saja boleh tengok. Bila saya upload, dia terus claim kat situ copyright claim. Dan dia terus marking dekat bahagian mana. Rupanya bahagian yang dia marking tu adalah bahagian video yang saya display tu. Dia kata itu adalah copyright claim daripada orang sekian-sekian. Saya tak boleh ambil video dia. Nampak tak level sekarang apa YouTube dia punya search engine dia sangat-sangat power. Jangan tiba sampai satu masa nanti dia akan jadi dia boleh detect face detection. Katalah macam face detection, okey saya nak copyright claim. Siapa pakai muka saya dalam video dia kena bayar. Bila sampai macam tu siap memang kena. Dia sekarang sebab benda sekarang ni dah terjadi tau. Yang di mana kata macam for example, saya content creator, saya penghasil content, saya nak buat content. Tiba-tiba saya tak ada content, okey saya pergi jumpa kata for example saya jumpa Jabbar. Okey? Saya jumpa Jabbar, saya sembang dengan Jabbar. Jabbar macam mana belajar ke KPTM? Okey, Jabbar sembanglah pumpam. Sebabkan muka Jabbar ni handsome, ramai awet tertarik. Okey. Bukan. Sebabkan muka Jabbar ni handsome, ramai awak tertarik, ramai orang yang klik like dekat saya punya post, dekat saya punya video tu lah. Tetapi YouTube tak bayar kat Jabbar, YouTube bayar dekat saya. Sebab video tu video saya. Tetapi nanti Jabbar boleh claim kata dalam tu konten tu adalah saya. Saya berhak untuk menentukan dia boleh upload saya punya muka ke tak boleh upload. Sebab dalam TV memang dah ada. Dalam TV kata sebab dulu masa saya kerja dengan production, kalau pernah tengok kan cerita ataupun rancangan yang dia orang buat macam live live recording macam for example macam mana saya nak kata program macam program prank kenakan orang macam ambil orang real life lah. Dia kata okey bang, saya nak tanya apa rukun negara? Orang random dia ambil kan. Okey, sebelum kita nak jumpa dengan orang tu, nak masukkan dia dekat dalam TV. Okey, masa saya kerja dulu saya ada program bawah Astro Overseas, okey, dengan Ustaz Akihai. So kita orang punya program adalah program bukan program prank dia, tapi dia macam prank tapi dalam bentuk Islamic punya content. Macam for example kita pergi sergau orang tanya okey abang apa rukun Islam? Apa puasa, apa niat puasa? Abang apa macam ni? Kita orang tanya macam itulah. So bila kita orang dah tanya orang macam abang apa rukun iman? Abang tu cakap lah macam ni kan. Lepas kita dah interview dia, dah cakap, dia kena sign borang ada form kena sign. Form tu nama dia release form.
Ada satu form release, dia kena tulis nama dia, IC dia, dengan siap situ ada perkataan, dengan ini saya membenarkan pihak production sekian-sekian untuk menyiarkan muka saya di kaca TV tanpa saya meminta pembayaran daripada pihak production. Setuju ke tak setuju? Sign. Kalau tak setuju, kita orang tak boleh display muka dia dekat TV walaupun konten dia bagus. Dalam production memang dah ada. Awak jangan ingat senang-senang, oh boleh free, boleh tak. Memang kena berbayar. Even though kalau awak pergi kat dalam bahagian apa filem jikalau awak jadi sebagai pelakon ekstra untuk jadi orang duduk je, duduk tak ada dialog, tak ada apa ataupun awak jadi orang lalu lalang je, RM80 tau dia orang bayar. Kalau awak ada dialog awak RM150. Kalau ada dialog RM150. Kalau awak duduk saja diam tak ada buat apa RM80. Kalau macam for example kita ambil satu situasi. Ada satu production ni dia nak buat satu scene yang di mana ada ramai budak sekolah. Ingat tak cerita Croc Zero? Croc Zero pula. Itu Croc Zero tu kasut. Betul lah Croc Zero kan? Betul lah. Okay, yang ada apa tu nama dia, Kenji. Kan ada scene yang di mana diorang satu sekolah ni berjalan ramai-ramai, lepas tu satu sekolah lagi berjalan ramai-ramai kan. So, awak kenal orang yang depan tu, orang belakang tu awak tak kenal siapa-siapa kan? Katalah dia kata kita memerlukan orang yang belakang ni untuk memenuhkan scene nak bagikan ramai. Awak duduk belakang tu je, awak jalan je, RM80 awak dapat. Kalau awak cakap, kalau macam for example awak bercakap ada satu dialog je. Bang, saya tak tahu. Itu dialog awak. Bang, saya tak tahu. RM150 awak dapat. Ah, memang senang buat. Memang senang buat. Memang senang buat duit, tapi problemnya awak nak tunggu scene awak tu direkod 8 ke 5 jam, 5 ke 8 jam awak kena tunggu. Awak nak dia kena bagi tahu, okey, abang saya nak pilih awak sebab awak ada badan tinggi, so kita nak kau jadi orang belakang lah sebab nak scene tu nak jadikan nampak orang tinggi-tinggi. Okey, kau kena datang dekat location pukul 8 pagi. Awak pun datang location, tapi scene tu shootnya sebenarnya petang, pukul 6 petang. Awak tunggulah situ. Lepas tu shoot je 3 minit je. Okay, ready for action. Okay, cut. Okay, dah habis. Right, boleh balik. Balik. Daripada pagi awak tunggu, petang baru shoot kan. Itu memang level dia. Maksudnya dia bayar awak bukan untuk awak berlakon sebenarnya. Dia bayar awak untuk awak menunggu. So sekarang ni, sekarang ni saya risau YouTube akan buat benda yang sama. Jikalau dia kata okey, siapa-siapa muka dia tiba-tiba keluar kat YouTube, dia boleh claim kata saya tak nak muka saya dekat YouTube sebab tak minta permission saya. So YouTube boleh downkan awak punya video. Sekarang ni banyak jadi macam tu. Orang gunakan konten orang, macam for example, awak nak video awak jadi orang tengok. So apa awak kata, okey, salah satu teknik dia adalah kita kena ada artis dalam video saya. Awak pun pergi jumpa mana-mana artis tengah makan dekat bangsa tu, awak pergi, abang saya macam ni. Oh, abang ni. Kai Bahar, apa cerita macam ni. Awak sembang-sembang. Lepas tu awak upload kat YouTube. Sekali awak punya orang semua tengok. Oh, okey, Kai Bahar. Orang tengok Kai Bahar tapi tengok kat channel awak. Orang like. Tiba-tiba channel Kai Bahar tu tak dapat like. Channel awak dapat like. Kai Bahar marah lah nanti. Awak rekod konten saya, awak tak bagi tahu saya, lepas tu awak upload kat YouTube. Awak dapat duit. Saya dapat apa? Dapat tengok je. Okay. Tapi realiti dia macam tu lah. That's why sekarang ni saya nak kena ajak awak buat muzik supaya bila awak buat video nanti awak ada muzik awak punya sendiri. So tak ada isu pasal copyright. Sama juga nanti dengan video nanti. Video tu pun saya akan ajar awak macam mana buat video sendiri supaya nanti video awak tak akan ada isu copyright. Kita boleh buat konten yang sama, tapi kita tak boleh ambil orang punya seketul-seketul. Katalah for example, awak pernah tengok kan cerita American Pie, Meet the Spartan. Itu cerita yang banyak dia orang copy dengan Scary Movie. Tengok pada Scary Movie? Dia orang remake tapi dalam bentuk komedian punya style. Itu tak apa. Dia orang remake. Awak nak remake video klip orang pun boleh, tak ada masalah. Tapi awak tak boleh ambil seketul. Awak tak boleh ambil seketul video orang tu, claim kata itu awak punya. Itu tak boleh. Alright, okay? Boleh? Alright. Okay, so far ada soalan tak berkaitan dengan kita punya band lab? Band lab tak ada copyright?
Tak ada, sebab awak buat sendiri. Dia sediakan instrumen sahaja. Awak buat sendiri. Dia kata macam for example, kalau saya play yang saya buat yang tekan-tekan tu, dia boleh jadi 5,000 satu kali tekan. Maksudnya 5,000 kali. Cara muzik yang berbeza akan jadi bila saya tekan. That's why dia tak ada isu copyright. Alright. Okay. Maybe saya kata saya tekan button satu tu slow, awak tekan laju. Maybe button yang pertama tu saya tekan 2 kali, awak tekan 8 kali. Dia possibility tu untuk jadi sama tu sangat-sangat sikit. That's why tak jadi masalah, tak akan jadi isu copyright. Alright. Okay. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay. So, ada soalan? Video final. Okay. Okay, video final. Okay. Video final. Games tu awak tak boleh ambil pada YouTube. Games tu awak kena main. Screen record. Ah. Ah. No. Janganlah ambil GTA. Awak ambil lah Export Night. Ambil Export Night, ambil Export Night. Awak berlakon lah, awak pakai helmet, duduk dalam kereta. Lepas tu tiba-tiba keluar gambar kereta tu tengah lumba. Lepas tu buat macam ni. Here we go, here we go, here we go. Boleh. Creativity tu ada. Right, okay. Tak apa. Nanti kita go slow-slow. Minggu depan insya-Allah saya akan release soalan untuk final. So nanti awak akan boleh start plan apa benda nak kena buat. Right, okay. Okay, so far ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Yang lain ada soalan? Senyap. Senyap je semua. Ya. Okay. Okay. Okay, dia ada dua. Bila ada isu copyright, YouTube bila ada isu copyright, YouTube dia akan hantar copyright claim dekat awak dulu. So bila awak upload, dia akan bagi tu copyright claim. So copyright claim tu you boleh dispute. Dispute maksudnya kita boleh claim kata ini adalah lagu kita ataupun ini adalah lagu daripada sekian-sekian. So bila you dispute maksudnya you pergi hantar balik. Kata macam for example you pakai lagu daripada Sony. Bila YouTube detect dia kata ini lagu ni Sony punya. So nak buat macam mana? You nak mute video you nak dispute you punya copyright claim. So kalau kata you dispute, YouTube akan hantar you punya reason tu kepada Sony untuk release. Kalau Sony kata, oh budak ni dah pernah minta dengan kita orang dan memang kita luluskan. Lepas tu Sony akan return balik pada YouTube, baru YouTube akan release awak punya copyright claim. Kata macam for example, awak nak pakai satu-satu lagu daripada artis dekat Malaysia. For example, Idea Jebat. So, secara logically awak boleh terus pergi jumpa dengan recording recording label yang Idea Jebat. Jangan cakap dengan Idea Jebat. Melainkan kalau artis tu punya recording label sendiri. Macam for example Fazal Tahir. Fazal Tahir dia ada recording label dia sendiri. So awak boleh direct dengan Fazal Tahir, awak bagi tahu dengan dia tulislah email rasmi lah. Sekian, saya berdasarkan saya nak buat untuk projek sekolah bla bla bla. Saya nak ambil sebahagian daripada lagu abang daripada ni ke sini untuk saya punya channel YouTube, minta untuk lepaskan kalau saya kena dispute untuk YouTube channel. Nanti dia akan reply balik kata okey, tak ada masalah bla bla bla. Nanti bila YouTube claim, awak boleh hantar balik email yang dia reply tu ataupun dia sendiri akan contact balik dengan Fazal Tahir. Cuma waktu untuk claim dia nak dispute tu bergantung pada proses lah. Maybe boleh makan seminggu, paling awal dalam masa sejam 2 jam. Selalunya macam tu. Tak ada masalah. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Yes. Alright, kita bagi dia kredit lah. Kata okay, lagu ni adalah lagu daripada Fazal Tahir bla 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 bla. Ataupun dalam video awak cakap lagu yang saya pakai ni adalah lagu daripada Fazal Tahir. Jangan lupa untuk subscribe pada Fazal Tahir punya channel. Ada link di bawah dan jangan lupa untuk beri saya star. Thank you for the star guys. Thank you for the star. Alright, something like that lah macam tu saya boleh bagi tahu. Reality dia macam tu. Alright, okay. So tak apa, itu isu pasal copyright nanti kita akan cerita minggu depan, kelas minggu depan dengan lebih detail. So apa anything you guys nak tahu pasal copyright, insya-Allah saya boleh akan bagi tahu dengan you guys nanti. Alright. Ya, Idin bercakap. Apa Idin? Tidur je. Kata lagi Idin. Idin, ya Allah.
Ide tidur Din. Ya Allah. Alright, okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, okay, dengar kalau tak ada soalan, saya nak bagi awak task. Okay, task dia simple saja. Okay, kalau awak tengok, create lagu lah. Okay, saya tunjuk kita pergi. Okay, pergi. Okay, ini adalah saya punya apa? Saya punya BandLab punya screen. Okay. Okay, saya nak ada BandLab punya screen. Okay, sekarang ni apa saya nak you guys buat? Saya nak you guys buat satu music. Okay, you compose a music yang ada 3 track. Okay, so macam saya ada 3 track tau. Track 1, track 2 dan track 3. Okay, dengar Track 1 dengan track 2 ni awak boleh pakai loopers dan awak boleh pakai MIDI. Okay, either one. Okay, ataupun nak pakai dua-dua MIDI boleh, nak pakai dua-dua loopers pun boleh, tak jadi masalah. Tetapi track yang ketiga ni awak kena pakai voice. Terpulang you nak cakap apa pun terpulang. Janji ada voice recording. Okay? Ada voice recording. Okay. Dan bila awak buat proses ni, saya nak awak screen recordingkan awak punya proses. Ah? Itu sebab saya bagi tahu. Okey, tak. Maksudnya tak adalah macam awak buat yang macam ni, sorry. Tak adalah awak buat yang ni one by one buat. Tak ada, bukan. Maksud saya, dah sampai sini. Okey, dah siap semua. Dah ada 3 track ni. Dekat sini awak buat screen recording. Lepas tu awak tekan play. Play. Lepas tu dah habis tu. Dah play sampai ujung tu nanti. Ujung ni. Settle sampai ujung ni. Stop. Lepas tu awak pause video recording tu. Awak hantar kat saya. Okey. Dan salah satu. Okey. Boleh Okey. Dan janganlah hancur software power ni. Okey. Dan okey, nanti limit dia saya nak you guys buat maksimum 2 minit sahaja. Max 2 minit je. Okey. Dan syarat dia, okey, syarat pertama dia ada 3 track. Syarat kedua dia mesti ada track yang ketiga tu mesti voice. Syarat yang ketiga, sebelum track tu habis, awak kena cakap, "Ya, saya adalah Idin dan saya adalah pelajar kelas DIM 03 bla bla bla." You kena sebut tu nama awak dan kelas awak. Dalam track ketiga tu, hujung tu kenalah ada hujung tu. Awak dapat muzik yang sebelum ending. Sebelum ending tu. Yo. Saya Idin, saya baru bangun tidur. Alright. Okay. So you kena sebut. Nanti saya akan keluarkan proper punya arahan dekat dalam kita punya Google Classroom. You guys tengok benda tu macam mana nak buat. Alright, boleh? Minimum 2 minit. Minimum maksimum 2 minit. Okay, boleh? Bye datang. Bye datang. Alright, okay, boleh? Alright, okay. Due date. Due date. Saya bagi awak hari Ahad ni boleh? Hari Ahad boleh? Tak, maksudnya kalau siapa dah siap sekarang boleh hantar sekarang, tapi maksimum saya bagi sampai hari Ahad. Sebab saya nak tengok you guys capable untuk guna software ni ke tak capable. Kalau capable guna software, nanti untuk kita punya lab test tu saya bagi pakai software ni je you guys create. Okay, boleh? Alright, okay. Ada soalan tak? Apa dia? Apa dia, Nabi? Tak ada. Yang ni memang untuk phone saja. Alright, okay. Okay. One. Ya. Sekejap. One. Sekejap. Okay, one.
Boleh, tak ada masalah. Minimum dia 3 track sahaja. 3 track, 2 track sound, 1 track voice. Yang tu wajib ada. Kalau awak nak tambah extra lagi tak jadi masalah. Awak boleh tambah extra lagi. Tak apalah, biarlah. Ah, ah, okey. Apa dia? Lah. Alah, Wan merajuk pula kan. Okey, okey, okey. Semua senyap, semua senyap. Semua senyap. Okey, bagi Wan. Okey, Wan. Ya. Alah. Alright, alright. Okey, tak apa. Itu saja. Okey, itu saja untuk kita punya kelas hari ni. So, siapa yang terlepas saya punya kelas, you guys boleh tengok kejap lagi. Saya akan upload video ni. You guys tengok balik video ni macam mana kita gunakan yang apa? Kita punya bank lab tadi tu. Okey. Lepas tu, lepas dah tengok bank lab tu nanti, you guys boleh buat dan nanti you guys hantar. Nanti saya kejap lagi saya akan upload yang kita punya task tu nanti nak buat. Upload. Tak, awak terus upload kat saya punya ni. Jap, jap, saya tengok Upload kat YouTube ke upload kat saya punya ni Jap, 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 jap. Okey. Okey, you guys upload kat YouTube, lepas tu you guys hantar saya link. Okey, upload kat YouTube masing-masing, lepas tu link YouTube tu hantar dekat saya nanti yang dalam classroom tu nanti. Alright? Jangan nak menipu. Kalau awak ada Gmail, automatically awak ada YouTube. Jangan nak menipu. Jangan nak menipu ya. Kantoi ya. Ah. Dia saya sedia tube lain ni. YouTube, YouTube. ah. Oh. Ni saya rasa PC buy ni mesti ada 5 VPN ni. Orang pakai satu je VPN, dia ada 5. Alright, okay, boleh Alright, okay, kalau tak ada apa, itu saja untuk kelas kita hari ni. Kita jumpa lagi tu. Saya tunggu awak punya video. Kalau ada persoalan boleh just tanya saya dekat dalam saya punya classroom nanti Alright, okay. Thank you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Hahaha. 2000 star. Alright, thank you. Thank you for the star guys. Thank you for the star. Jangan lupa like, share dan juga subscribe kepada saya punya channel Alright. Saya ada giveaway nak bagi giveaway. Giveaway keyboard. Alright.